Saya dah serik, saya dah tak nak lagi dah. Saya fikir biarlah benda ni, keadaan ni bawa sampai ke mati. Sebab saya fikir tak ada kesudahan. Penyakit gout ni actually adalah keradangan pada sendi ataupun biasa kita panggil arthritis lah. Dia disebabkan oleh pengumpulan kristal uric acid pada sendi-sendi, di dalam sendi ataupun di keliling sendi. Biasanya orang biasa kita dalam badan kita memang ada serum uric acid ni. Dia merupakan macam bahan kumuh selepas kita makan banyak protein ataupun badan kita akan selepas dimetabolismakan di hati akan terbentuknya serum uric acid yang larut di dalam saluran darah. Permulaan dia macam bengkak, macam terseliuh macam tu. Merah, rasa panas. Bila dah cek darah uric acid tu baru saya boleh trace, doktor trace yang saya kena gout. The next day, bangun pagi saya tak boleh berjalan. Kaki saya dah bengkak. Hari kedua tu tak tahan sangat, saya pergi ke klinik. Bila cek, uric acid saya memang tinggi. Berkumpulnya yang serum uric acid kristal yang agak tajam jugalah. Kalau kita tengok dalam mikroskop, kita boleh nampak dia kristal. Dan dia akan menyebabkan keradangan pada sendi-sendi tersebut. Itulah akan menyebabkan gout. Agak terkejutlah kerana doktor cakap tahap bahaya bacaan uric acid tu 400, tapi saya ni dah over sampai ke 600. So doktor bagi 2 jenis ubat, satu memang ubat khas untuk gout, satu ubat untuk turunkan uric acid. Simptom penyakit gout ni biasanya dia serangan. Selalunya bila berkumpulnya kita panggil kristal pada sendi itu, dia akan menyebabkan radang pada sendi tersebut dan menyebabkan sendi itu akan bengkak ataupun merah. Kadang-kadang kita tengok merah, bengkak dan terlalu amat sakit. Selalunya pesakit memang akan experience sakit yang amat sangat lah. Ada yang boleh bangun dari tidur sebab sakit. Memang orang gout ni memang tidur malam tak lena, memang tak lena. Orang cakap dia menyeret kaki dia, nak berjalan seksa. Kalau kita pegang pun tempat yang radang, sendi yang tengah radang tu memang sangat sakit lah. Selalunya pesakit memang akan jumpa dengan doktor lah untuk dapatkan rawatan. Cik Haidil perasan tak, ada tak makan makanan tertentu yang tiba-tiba yang menyebabkan bengkak tu lagi datang balik? Apabila saya recall balik, saya perasan yang saya ada makan, satu hari tu saya makan banyak jenis kacang. Masuklah kacang panjang, lepas tu kacang gajus, lepas tu Pikachu, semua tu. The next day, bangun pagi saya tak boleh berjalan. Faktor-faktor yang menyebabkan dia serum uric acid bertambah tu adalah beberapa lah. Selain daripada pemakanan atau kadang-kadang orang yang obes, yang mempunyai jisim berat yang berlebihan akan dapat risiko yang lebih tinggi untuk dapat penyakit gout ni lah. Di samping itu, makanan yang tinggi kandungan purin dia macam protein daripada haiwan ataupun
paling tinggi contohnya organ dalaman, hati, limpa, itu memang tinggi lah kandungan purin dia. Kalau orang Malaysia ni yang paling tinggi selalunya orang biasa lepas dia makan sesuatu tu, contohnya ikan bilis, sardin, makanan-makanan laut yang lain lah, macam yang bercengkerang tu, macam kerang semua tu, itu adalah tinggi. Ada pesakit saya datang dengan bengkak-bengkak yang saya kata tofai tu. Dia datang dengan bengkak yang terlalu besar yang dah burst, dah pecah. Bila pecah akan keluarlah macam kapur kan benda tu. So this tofai jangan risau, jangan takut. Gout bukannya berjangkit. Dia tak akan berjangkit pada sesiapa sebab dia melalui kita punya salur darah yang tinggi uric acid lah dan berkumpulnya kristal tersebut. So yang itu memang kena jumpa doktor sebab nanti kita akan refer kepada kawan saya di ortopedik untuk membuat pembedahan lah, yang simple, pembedahan yang simple untuk settlekan sebab bila dah burst kita takut infection. Saya Rozaini bin Kornin, berusia 48 tahun. Saya yang telah disahkan pengidap gout stage 4 lah daripada Hospital Serdang. Yang selama ni saya tak jangka saya dah stage 2. Tapi bila dah lama kelamaan saya dah refer, bila doktor dah hantar saya pergi Institut Kanser Negara untuk cek saya punya saluran limpo pun semua. Daripada situ diorang dah detect saya dah stage 4. Dia tak ada dah lagi salah makan sakit ataupun ada serta-serta tempat. Sakit tu sentiasa bermain dekat badan saya siang dan malam. Saya dah memang kurang tidur, dah tak ada rasa nikmat hidup kadang-kadang. Tak macam orang lain boleh makan macam-macam macam tu. Lagi satu kita panggil chronic gout. Chronic gout tu kadang-kadang dalam setahun tu dia berdapat beberapa serangan, 2 kali serangan. Maksudnya memang serum uric acid dalam badan tu memang tinggi lah. Lagi satu yang kita takut, kita panggil sebab dia menyerang sendi kan, kadang-kadang boleh menyebabkan sendi kita pun mengalami lebih lama-lama dia akan mengalami kerosakan lah. Itu yang kita tak maulah. Lagi satu, bila pengumpulan kristal tu pada sendi-sendi yang saya kata ada bengkak tadi, kita panggil tofai. Itu salah satu contoh gout lah. Dan paling kita tak nak lagi kadang-kadang gout itu boleh juga lambat laun akan merosakkan buah pinggang lah. Selalunya kita doktor selalunya diagnose melalui secara klinikal sahaja biasanya lah. Sebab dia ada tipikal, kalau dia sakit pun memang sakit sangat, biasanya dia acute serangan kan, bila serangan tu akan settle lepas minggu 2 minggu. Lepas tu biasanya dia akan serang pun sendi-sendi tertentu, biasanya satu jenis sendi saja, bukan dua-dua belah sekali serangan. Biasanya kena pada ibu jari. So biasanya daripada klinikal kita boleh buat diagnosis. Tetapi kalau kes yang macam susah sikit nak buat diagnosis, selalunya kita boleh ambil contoh kita sedut sikit kita punya sendi, bendala daripada sendi, dan kita tengok dalam mikroskop, kita boleh nampak ada kristal. Cara rawatan dia memanglah kita tak boleh lari daripada kita jaga lifestyle changes, maksud kita cuba kuruskan badan, jaga pemakanan, exercise, lepas tu jangan minum minuman beralkohol, minum yang manis, pantau juga penyakit-penyakit lain seperti darah tinggi, kencing manis dan darah
high cholesterol, sebab kita tahu kan at the end semua penyakit tu akan pergi kepada jantung, merupakan pembunuh nombor 1 di Malaysia lah. Saya cuma nak berpesan kepada pesakit-pesakit gout di luar sana, jangan mudah terpedaya dengan iklan-iklan ubat-ubat gout ataupun ubat-ubat yang seangkatan dengannya yang kononnya boleh menyembuh penyakit gout itu. Sebab sebelum ni saya dah pernah ambil bermacam-macam ubat, dah habis beribu-ribu ringgit. Malah kesannya adalah kepada sistem buah pinggang. Kita tak tahu ubat tu siapa yang luluskan, dia apa yang kandungan dalam ubat tu. Semua dekat kotak tu semua ada kelulusan KKM. Tapi kita fikir satu saja, bila kita pergi hospital kerajaan, dekat sana dia orang adalah pakar yang mengambil kos perubatan, yang mengetahui lebih detail tentang penyakit kita. Jangan kita terpedaya dengan apa sebarang jenis ubat yang kononnya dapat mengubat penyakit gout. Itu saja pesan saya.